Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadis yang ke-192. Masih lagi dalam bab puasa. Kitab puasa. An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala ukhbira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni aqul wallahi la asumanna an-nahar wa la aqumanna al-lail ma 'ishtu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anta alladhi qulta dhalik faqultu lahu qad qultuhu bi abi anta wa ummi. Qala fa innaka la tastati'u dhalika fasum wa aftir wa nam wa qum wa sum min asy-syahri ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل الصيام الدهر. قلت إني لأطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يومين. قلت إني لأطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يوما. فذلك صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام. فقلت إني لأطيق أفضل من ذلك. فقال لا أفضل من ذلك. فقال لا أفضل من ذلك. وفي رواية قال لا صوم فوق صوم أخي داود عليه السلام شطر الدهر فصم يوما وأفطر يوما. Hadis ini diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu. Dia berkata, diberitahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya aku pernah berkata, wallahi demi Allah aku akan puasanya siang hari, wala aqumanna al-laila ma'ishtu, dan aku akan mendirikan solat malam sepenuh malam selama mana aku hidup. Itu yang dikatakan oleh Abdullah bin Amr bin al-As. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, antal ladzi qulta dzalika, kamukah yang berkata begitu? Faqultu lahu qad qultuhu, aku pun berkata, ya aku pernah berkata begitu. Bi abi anta wa ummi, demi ayahku dan ibuku sebagai tubusan buat kamu. Ini kata-kata orang Arab nak mengukuhkan lagi apa yang dia kata. Qala fa innaka la tastati'u dhalika. Kamu tidak mampu. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh yang kamu ni tidak akan mampu melaksanakannya itu. Fasum, maka puasalah. Wa aftir, dan berbukalah. Wa nam, dan tidurlah. Wa qum, dan bangunlah. Wa sum min asy-syahri, dan puasalah sebulan, salasata ayyam, 3 hari. Fa innal hasanah, kerana kebaikan itu, kebaikan pahala itu, satu kebaikan pahala itu mendapat ganjarannya bi'ashri amsaliham, dapat ganjaran 10 seumpamanya. 10 lipat kali ganda seumpamanya. Wa dzalika mithlu shiyamid dahr, dan itu seperti mana puasa selamanya. Seperti mana puasa sebulan. Seumpama puasa penuh setiap masa. Qultu, aku berkata, inilah utiqu afdala min dzalika, aku mampu lebih daripada itu. Kalau katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasum yauman, puasalah 1 hari, wa aftir yaumain, dan tidak puasa 2 hari. Qultu, aku kata, inilah utiqu afdala min dzalika, aku mampu buat lebih daripada itu. Kalau katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasum yauman,
maka puasalah satu hari. Wa aftir yauman, dan dan tidak puasa satu hari. Fadzalika siyamud Daud alaihissalam. Maka itu umpamanya puasa Nabi Daud alaihissalam. Wa huwa afdalus siyam, dan ia adalah puasa yang paling utama. Faqultu, lalu aku berkata, inni la utiqu afdala min dzalika, sungguhnya aku mampu buat lebih daripada itu. Faqal, lalu berkatanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la afdala min dzalika, tidak ada yang lebih daripada itu. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain ada berkata, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la sauma fawqa saumi akhi Daud alaihi salam. Tidak ada puasa yang melebihi daripada puasa saudaraku Daud alaihi salam. Syatrad dahr, yang mana dia puasa itu separuhnya tahun. Yakni fasum yauman, maka puasalah satu hari, wa aftir yauman, dan berbukalah satu hari. Mana tak puasa satu hari. Gitu. Melalui hadis ini, secara umumnya nak beritahu cerita kisah tentang Abdullah bin Amr bin Al-As, yang mana dia ni sangat menginginkan melakukan kebaikan, dan dia rasa dia berkemampuan untuk melaksanakan kebaikan itu secara lebih. Yang mana sehingga dia sanggup mengatakan bahawasanya dia sanggup puasa setiap hari. Dan bangun solat malam setiap malam. Mana gitu. Siang hari puasa penuh, malam bangun solat malam penuh. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang. Melarang kita rajin sangat gitu, terlebih buat dalam amal pun tidak boleh. Maka kena ikut saranan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara ini. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita tengok pada hadis ini, Nabi secara jelas Nabi berkata, perkara ini tidak mungkin kamu akan dapat laksanakannya. Kerana nak buat sehari mungkin boleh. Nak buat dalam masa sebulan mungkin boleh. Tapi nak buat masa selama-lamanya sampai ke masa kita tua, ini payah. Dan amal itu yang berguna, yang bagusnya adalah amal yang dapat istiqamah. Bila kita dapat amal, satu amal itu dengan secara istiqamah, maka itulah amalan yang bagus. Tetapi jika amal tu dibuat bila sampai satu masa jadi berhenti gitu, maka itu tak bagus. Maka buatlah amal sedikit pun tak apa, tapi biarlah istiqamah. Dan kerana asbab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ini kamu tidak mampu nak melaksanakan selama-lamanya gitu, kamu tidak mampu. Maka niat yang bagus tu ada, bagus, tetapi untuk melaksanakan itu mesti juga kena ikut nasihat dan juga saranan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun sahabat tu jenis orang yang bersungguh, Nabi tidaklah sekat terus daripada dia melakukan perkara itu. Nabi memberi saranan yang mula-mula sekali adalah cara yang paling mudah untuk diamal. Puasa 3 hari. Mula-mula yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sarankan puasa 3 hari dalam 1 bulan. Puasa 3 hari 1 bulan umpama puasa 30 hari. Sehari Nabi kata umpama 10. Maka 3 hari umpama 30 hari. Dan 30 hari itu kalau kita buat istiqamah secara berterusan, maka umpama puasa setiap bulan. Umpama puasa setiap bulan. Dan setiap bulan seumpama puasa setahun penuh. Dan cara yang diajar oleh Nabi SAW lebih mudah untuk diamal. Itu 1 bulan, pilih je 3 hari. Walaupun tidak dipilih waktu tengah-tengah bulan, sekalipun tak apa.
Paling kurang 3 hari dalam 1 bulan. Tidak semestinya hari Bid, hari orang panggil hari telur. Tak semestinya hari telur. Itu hari bulan purnama. Tidak semestinya hari bulan purnama. Kan? Mana kalau boleh buat hari bulan purnama pun bagus. Tetapi sekiranya hanya dipilih 3 hari dalam 1 bulan, itu sudah mencukupi. Maknanya contohnya 3 kali hari Khamis ke, 3 kali hari Khamis dalam 1 bulan ke kita buat, dan seumpamanya ikutlah kemampuan masing-masing dan kesesuaian masa masing-masing. Dan ini diajar oleh Nabi SAW cara untuk mudah untuk diamalkan. Sebab tu bila kita ikut panduan daripada sunnah, maka itu mudah untuk diamalkan. Kalau kita tengok daripada hadis ni, kalau ikut berdasarkan akal, maka dengan akal memang payah untuk diamalkan. Okay. Sebab tu agama ni, agama ini mesti berdasarkan syariat. Okay. Kena ikut dengan cara syariat. Sebab tu Nabi SAW beritahu, kalau lebih daripada puasa Nabi Daud tu tidak ada. Tidak ada dah lagi yang lebih daripada puasa Nabi Daud. Puasa Nabi Daud tu yang paling tinggi sekali dah. Iaitu sehari puasa, sehari tak puasa. Bukannya puasa hari-hari, duduk rajin sangat, puasa hari-hari itu tidak. Mana kalau puasa sekalipun, mesti buat seumpama puasa Nabi Daud AS. Tetapi Nabi Muhammad SAW tidak melakukan seperti mana Nabi Daud AS. Kita kena ingat. Kita ni amal ikut panduan daripada Nabi SAW. Saranan daripada Nabi SAW. Yang mana cara yang Nabi ajar itu lebih memudahkan kepada kita, pahala boleh banyak. Buat sikit, pahala boleh banyak, itulah bagus. Kan? Kan? Kalau kita nega tu modal sikit tapi untung banyak, itulah yang nak. Maka cara Nabi SAW ajar tu umpama tu. Modal sikit je, tetapi untung kita dapat banyak. Maka nak yang mana? Kan? Modal banyak ke? Kan? Untung sama banyak je. Tapi modal banyak. Nak yang mana? Nak yang modal sikit, untung banyak, ataupun modal banyak tapi untung dia tu sama banyak dengan modal sikit. Maka orang yang cerdik, dia akan pilih yang modal sedikit, maka untung tu dapat banyak. Walau bagaimanapun, boleh je nak melaksanakan seperti mana puasa Nabi Daud AS. Boleh lah. Kalau siapa-siapa nak buat, itu tidak mengapa bagi siapa-siapa yang berkemampuan. Tetapi kita seeloknya ikut saranan Nabi SAW. Nabi SAW ni diajar cara yang mudah untuk diamal. Syariat ni biarlah amal syariat yang mudah untuk kita amal. Bukan pilih yang payah. Sengaja pilih yang payah ni kan rugi. Kita saja yang rugi kan. Sebab tu cara panduan sunnah itu lebih senang untuk diamalkan. Dan hadis ini secara jelasnya tidak ada puasa tiap hari. Tak ada siapa-siapa boleh melakukan puasa setiap hari tanpa ada hari yang dia tidak puasa, tidak boleh. Itu bukan cara yang mengikut cara sunnah Nabi SAW. Itu cara yang berlawanan dengan cara sunnah. Dan cara sunnah paling kurang pun, paling tinggi pun, biarlah 1 hari puasa, 1 hari cuti. Maka jangan kita sempitkan agama, jangan kita memayahkan agama. Kita memayahkan agama ni, kita akan rasa agama Islam ni akan jadi penuh susah payah. Jadi kita senangkan, kita pilih benda-benda yang senang. Macam dalam bab sebelum pada ni, benda yang senang, maka buatlah yang senang. Ya, buatlah yang senang. Ada orang tanya pada saya, soalan sehari dua ni, ada orang tanya. Dia tanya pasal satu orang yang kena duduk di hospital, sakit lah. Duduk di hospital, dia puasa, sakit. Lepas tu kena masuk air, drip air lah, masuk dalam tubuh dia. Maka soalan yang nak ditanyanya adalah, adakah sah puasa orang yang masuk air? Masuk air melalui jari, masuk tangan dia lah, masuk air.
Adakah sah puasa dia? Kalau dibahas memanglah, dibahas-bahas memang tak sah puasa dia kerana air masuk. Saya ingat dulu masa saya sakit duduk 8 hari saya tak makan, tak minum. Tapi bila masuk air, dia masukkan ubat, saya rasa kenyang. Saya rasa sendiri kenyang. Itu pengalaman saya sebagai yang pernah sakit duduk di terlantar di hospital lebih kurang 8 hari. 8 hari itu tak makan, tak minum. Tapi rasa lapar, rasa dahaga. Bila dia masuk, saya sampai satu tahap saya kata saya lapar ni. Dia masukkan air. Dia masukkan air, lepas tu dia ada masuk ubat. Dia panggil je, dia nak bagi saya faham, dia kata ubat ni untuk kenyang, dia kata. Lepas tu yang ini untuk hilang dahaga, dia kata. Jadi saya pun faham gitu je lah. Jadi kita tahu dengan masuk air tu boleh kenyang, bolehnya hilang dahaga. Maka itu jelas-jelasnya adalah hukum kenyang, mana hukum macam makan, hukum macam minum. Itu kalau kita bahas pasal benda tu. Tapi kalau kita tengok kepada sudut yang lain lagi, itu sudut orang sakit. Sudut orang sakit, dah dia sakit kena masuk air, buat apa lagi dia nak puasa? Buat apa lagi dia nak puasa? Kan? وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Dalam surah Al-Baqarah ada sebut. Barang siapa yang sakit dan barang siapa yang berpuasa, maka gantilah pada hari yang lain. Ganti yang hari yang lain. Yuridullahu bikumul usra wa la yuridu bikumul yusra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Terbalik saya baca tadi. Itu Allah Ta'ala tidak ingin susah kepada kita. Allah Ta'ala inginkan senang pada kita. Allah Ta'ala ingin bagi mudah je pada kita. Sakit, tak payah puasa. Sakit, tak payah puasa. Biasa yang kena masuk air, yang biasa-biasa orang pergi hospital masuk air, kerana denggi lah. Denggi kan sakit. Kan? Ataupun kerana COVID-19 ni kan, kerana itulah sakit lah maknanya. Maka bila sakit, apa lagi nak puasa? Puasa apa lagi? Tak payah puasa lah. Dah masuk air tu makna tanda kita tak cukup air. Baru ni ada ahli waris saya pun sendiri ada yang kena denggi. Kena denggi, dia tak makan. Bila tak makan, maka dimasukkan air. Bila dimasukkan air, barulah dia segar. Kenapa? Kerana bila dimasukkan air, dia akan jadinya umpama makan. Maka itu benda yang mudah lah. Kan? Maka situ nak beritahu, kalau dari segi hukum ilmiah sendiri kata, batal puasa. Kalau keadaan gitu. Dan kalau kita tengok daripada sudut Al-Quran kepada orang yang sakit, tak payah puasa. Maka pilihlah jalan senang. Kalau kita musafir, duk main susah-susah, nak kena pergi cari kedai, nak buka puasa lah, apa semua sekali, kan payah. Maka, ada kita musafir, terus dia berbuka puasa, makan je lah, minum lah. Kan? Makan je, minum je, tak ada masalah apa. Dan kita musafir, balik pula nak balik kampung, contohnya kalau nak balik kampung, maka makan, minum, tak ada masalah. Kan? Kalau kita pilih jalan payah, okey, senang lah, payahlah sikit. Mana kita kena cari makan untuk berbuka puasa. Kalau kita bertolak tu sebelum subuh, apa semua kena ada makanan untuk sahur lah apa. Kemudian kena berhenti nak sahur ke, ataupun makan dengan tergesa-gesa dalam kereta ke, ataupun susah sikit lah nak buat benda-benda tu di dalam kereta. Kan? Dan nak makan dalam kereta kalau kita sambil drive ke apa pun, benda tu membahayakan juga. Lepas tu kena parking tepi jalan lah apa. Macam-macam lah, mana urusan tu bukan mudah lah. Bila kita nama lagi musafir, bukan mudah. Kalau kita naik kereta, kalau kita naik motosikal, ya. Kalau kita naik bas, yang mana bas kena ada berhenti lah apa semua. Maka benda itu menyusahkan. Bila menyusahkan, Allah Ta'ala bagi kelonggaran kepada kita, ambil je. Dan ini kelonggaran yang Nabi SAW bagi. Kenapa nak puasa hari-hari benda yang menyusahkan? Puasa 3 hari 1 bulan, dah cukup. Kan? Kamu boleh amal masa muda kamu pun kamu boleh amal. Masa tua kamu pun kamu boleh amal. Masa muda kamu mungkinlah kamu boleh amal. Ya. Hari-hari puasa pun boleh, jadi boleh kamu puasa. Tapi bila sampai kepada umur-umur yang dah tua, kan? Maka masa ni tak larat dah kita nak puasa macam muda-muda dulu. Kan? Nak solat malam sampai cerah, nak solat malam pun masa tu pun dah rumit dah kita. Sebab tu Nabi SAW pun ajar puasa
kena ada puasa, kena ada juga hari yang kita tak puasa. Kena ada juga hari yang mana kita rest. Solat malam pun kalau kita buat hari-hari dalam satu malam tu, biar ada waktu untuk kita rehat tidur. Bukannya sepenuh malam tu kita tak tidur langsung. Kan? Mana berpada-pada lah. Gitu. Tidaklah sampai tak tidur-tidur. Kan? Akibatnya kita kena tidur juga siang hari dan sebagainya. Maka pilih jalan yang mudah. Syariat ajar benda yang mudah. Nabi SAW ajar benda yang mudah untuk kita amal. Okay. Habis itu, hadis yang ke-193. An Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala Inna ahabba as-siyam ila Allah siyamu Daud wa ahabba as-salah ila Allah salatu Daud. Kana yanamu nisfal lail wa yaqumu thuluthahu wa yanamu sudusahu. Wa kana yasumu yawman wa yuftiru yawman. Yaftiru pun boleh baca. Daripada Abdullah bin Amr bin As, daripada perawi yang sama juga, radhiyallahu anhu, dia berkatanya Rasulullah SAW, sungguhnya puasa yang paling dicintai oleh Allah, puasa yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala, iaitu Siyamu Daud, iaitu puasa Nabi Daud alaihissalam. Macam mana puasa Nabi Daud ini? Wa habbas salah ila Allah, dan solat yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala, solatu Daud, iaitu solatnya Daud. Macam mananya solat Nabi Daud itu? Lepas pada ni, iaitu kana yanamu nisfal lail, dia itu tidur tengah malam. Tu dia tidur. Wa yaqumu sulusahu, dia bangun 1/3 malam. Wa yanamu sulusahu, 1/6 malam dia tidur balik. Wa kana yasumu yauman, dan dia itu puasa satu hari. Wa yuftiru yauman, dan dia tak puasa satu hari. Itulah puasa Nabi Daud dan caranya qiyamul lail Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam, seperti mana yang kita sedia maklum, itu ayah kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, kan? Dan Nabi Daud alaihissalam ni satu orang raja, kan? Dan selepas pada tu Nabi Sulaiman yang raja selepas pada tu. Dan sini nak beritahu contoh satu orang raja yang sangat kuat beribadat kepada Allah Ta'ala, ceritanya Nabi Daud alaihissalam. Dan kisahnya Nabi Daud alaihissalam ni ada disebut dalam Al-Quran dan dalam hadis pun ada cerita. Tapi yang pentingnya amal dia lah. Yang pentingnya amal Nabi Daud alaihissalam. Yang amal Nabi Daud alaihissalam iaitu puasa satu hari, dia tak puasa satu hari. Dan malam ada masa untuk dia tidur dan ada masa untuk dia bangun solat malam. Itu cara yang ikut sunanul mursalin dulu. Mana sunnah-sunnah Rasul-Rasul yang terdahulu. Dan ini kelebihan Nabi Daud alaihissalam melebihi Nabi-Nabi lain. Ini kelebihan. Nabi-Nabi ini semua sekali dia ada kelebihan masing-masing. Nabi Muhammad banyak juga kelebihan-kelebihan dia yang di mana kita sedia maklum. Kan? Tetapi walaupun begitu, ada juga Nabi-Nabi tertentu yang mempunyai kelebihan masing-masing. Itu yang Allah Ta'ala nak beri kelebihan kepada siapa-siapa yang Allah Ta'ala nak memberi kelebihan. Maka di kalangan umatnya Nabi Muhammad SAW, sekiranya nak beramal sekalipun, yang paling banyak sekalipun, janganlah lebih daripada cara yang dilakukan oleh Nabi Daud alaihissalam. Ini sebab kerana cara Nabi Daud alaihissalam buat ni cara yang paling utama, yang paling tinggi. Mana semaksimum yang paling maksimum, kan? Mana cara untuk melaksanakan ibadah solat malam dan juga cara yang berpuasa yang sebenar. Yang cara sunnah betul, kan? Bukan dengan cara puasa penuh, malam tak tidur. Itu bukan cara yang sunnah. Itu bentuk menyakiti tubuh badan. Agama Islam ni bukan agama yang menyakiti tubuh badan kita, memberi payah untuk kita melaksanakan nak buat ibadah ni jadi susah payah, tidak. Dan cerita ini rentetan daripada hadis yang sebelum lah. Penerangan lebih sikit lagi. Penerangan dia pun seakan sama juga lah dengan hadis yang sebelum. Cuma ada penerangan lebih sikit tentang solat malam. Hadis yang seterusnya, hadis yang ke-194.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala awsani khalili bisalasin siyami salasati ayyam min kulli syahrin wa rak'atay ad-duha wa an utira qabla an anam. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, memberi wasiat kepada aku, khalili, kekasihnya aku, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisalasin, 3 perkara. Siyami salasati ayyam, puasa 3 hari. Min kulli syahrin, setiap sebulan. Setiap sebulan puasa 3 hari. Wa rak'atai ad-duha, dan 2 rakaat solat sunat pada waktu duha. Wa an utira qabla an anam, dan berwitir, makna solat witir sebelum daripada tidur. Ini wasiat khusus kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bukan untuk semua ini. Ini wasiat khusus. Bagi sesiapa nak ikut seperti mana yang cara Abu Hurairah ni pun boleh. Tapi kalau kita tak buat seperti mana yang ini pun boleh. Sebab apa? Abu Hurairah ni satu orang yang malam dia ni banyak belajar. Dia banyak belajar, dia banyak ulang kaji, banyak membaca, banyak menghafal. Sebab tu kita sedia ma'ruf bahwasanya Abu Hurairah ni antara perawi hadis yang paling banyak. Perawi hadis yang paling banyak. Dan kita kena tahu orang perawi hadis yang paling banyak ni macam mana orang dia. Orang dianya maknanya malam hari ni dia duk baca hadis lah. Baca hadis, baca hadis, baca hadis, baca hadis. Mana setiap masa tu duduk membaca je, kan? Maka masa untuk dia solat malam tak sempat. Abu Hurairah ni satu orang yang tak sempat untuk solat malam. Maka kalau dia tidur, jadi subuh dah. Tidur tu bangun subuh dah. Sebab dia dah letih sangat dah. Siang hari tu banyak sangat urusan. Sehingga dalam riwayat hadis ada beritahu, Abu Hurairah kata, aku ni tak kerja. Dia kata, aku ni tak kerja. Abu Hurairah ni termasuk Ashabus Suffah. Dia ni termasuk Ashabus Suffah. Orang-orang yang duduk menetap di penjuru-penjuru masjid. Kan? Penjuru Masjid Nabawi. Mereka ni adalah golongan-golongan orang miskin yang sentiasa bersedia untuk belajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa mengajar kepada mereka ni. Dan kalau sedekah-sedekah apa-apa pun akan diberi pada mereka ni lah. Sehingga dulu masa saya belajar dulu, ustaz-ustaz saya pun dia beritahu, madrasah kita ni sebenarnya kali kita tiru Ashabus Suffah. Bila sebut kata madrasah sebenarnya kali ni tiru Ashabus Suffah. Itulah madrasah Nabi yang mula-mula sekali. Madrasah Nabi yang mula-mula sekali adalah pelajar dia adalah Ashabus Suffah. Mereka ini membagi masa 24 jam. Bersedia setiap masa untuk belajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka itu tinggal di masjid. Mereka itu tinggal di kawasan penjuru masjid. Dan mereka ni orang yang tak ada kerja apa. Dan mereka ni lah biasanya yang sentiasa bersedia untuk berjihad fi sabilillah, yang bersedia untuk diajar apa-apa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ni sentiasa tunggu arahan Nabi. Maka Ashabus Suffah ni lah contoh teladan kita kenapa kita buka madrasah. Kita buka madrasah kerana asbab daripada kita tahu cerita-cerita Ashabus Suffah. Dan antara orang Ashabus Suffah itu adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia ni satu orang yang tak kerja. Tak ada kerja apa, dia duduk di madrasah, dia belajar setiap masa. Dia kata sahabat-sahabat lain, sebab ada orang tanya, kenapa kamu ni banyak hafal hadis, orang lain tidak? Dia kata, aku ni banyak masa duduk situ. Aku tak ada kerja apa. Tak ada bini, tak ada apa, aku duduk situ. Maka banyaklah dia dapat ilmu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dia duduk pun tak lama. Tapi walaupun tak lama, hadis dia yang paling banyak. Hadis dia yang paling banyak. Maka cerita satu orang pelajar ni contoh bagi pelajar. Mana kalau satu orang pelajar, kalau nak beramal, ambillah contoh seperti mana cara Abu Hurairah. Abu Hurairah ni satu orang yang kuat belajar. Jadi orang yang kuat belajar nak solat malam tak sempat. Tapi paling kurang bila tak sempat solat malam, nak tidur tu solatlah witir dulu. Dianjurkan solat witir dulu. Sebelum tidur, solatlah witir dulu. Kalau kita duduk baca Nahwu ke, kita duduk baca Saraf ke, kita duduk baca hadis ke, Quran ke, apa ke, murajaah kita yang kita baca itu menyebabkan kita tak sempat lah untuk kita nak rajin ni satu perkara boleh nak kita rajin. Nak rajin banyak perkara ni jarang-jarang orang lah boleh rajin semua perkara kan.
Maka mesti kena ada masa untuk kita memberi tumpuan kan. Maka kita tumpu pada pelajaran, maka pelajaran saja. Kalau tumpu pada amal ibadah, maka amal ibadah saja. Maka walaupun begitu, ada peluang Nabi SAW ajar sini, iaitu sebelum tidur tu, solat witir dulu. Dan 1 bulan tak payahlah puasa tiap-tiap minggu puasa. Sebulan tu pilih je 3 hari, puasalah 1 bulan 3 hari. Ya kan? Lepas tu, solat malam tak buat. Paling kurang solatlah pada waktu duha. Waktu duha ni biasanya matahari naik lebih kurang 1 galah. Satu paras kita lah. 1 paras. Kalau kita berdiri letak tangan gitu tu, matahari lebih kurang tara tu. Dan cahaya dia tu kita rasa bahang panas dah pada tubuh kita kalau kita kena cahaya tu. Maka itu waktu duha lah. Ada kata lebih lagi. Mana selepas pada terbit matahari sekejap tu dah masuk waktu duha pun iya juga. Maka waktu dia lebih kurang pukul 8, pukul 9, gitulah. Tengok-tengok atas musim-musim lah. Maka masa tu waktu duha. Waktu duha tu solatlah 2 rakaat, solat sunat 2 rakaat pada waktu duha. Itu yang terbaik. Jadi 3 ini wasiat yang Nabi SAW wasiatkan kepada orang yang sibuk-sibuk lah. Dalam satu hari dia banyak sibuk, maka amalan yang sibuk untuk orang sibuk. Kalau siapa-siapa yang sibuk kerja ke apa ke, boleh juga dia amal cara yang diamalkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sampai sini dulu, kita akan sambung selepas ni. Wallahu a'lam bissawab wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.